حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita menyambung pengajian kita bagi mata pelajaran Jawi. Pada pelajaran kita yang sebelum ini, kita telah mempelajari dan fahami tanda-tanda bacaan yang di bawah ini seperti yang di dalam gambar ini. Kita ada tanda noktah, kita ada tanda noktah bertindih, kita ada tanda soal, kita ada tanda koma, kita ada tanda pengikat kata. Dia ada dua, yang ni pada awal, yang ni pada akhir dia. Dan kita ada tanda seru. Pada kali ini kita akan mempelajari, kita akan melihat dan fahami contoh mata pelajaran, contoh bagi tanda bacaan yang tersebut. Contohnya ialah seperti pada muka surat 9. Semua boleh buka muka surat 9 di dalam buku teks. Okey. Nombor 1 ialah tanda noktah. Tanda noktah ini untuk kita menandakan bahawa ayat itu sudah habis. Ayat itu sudah lengkap. Contoh. Saya hendak ke rumah nenek. Titik. Itulah guna dia. Titik. Supaya kita melengkapkan ayat. Kalau kita tak buat titik, seolah-olah kita nak sambung lagi. Saya hendak ke rumah nenek yang berada di tepi sungai. Kita tak tahu apa sambungannya. Kalau tak bubuh titik, itulah fungsinya titik. Seterusnya, Nombor 2 adalah Fatimah suka warna biru. Titik. Okey, menandakan bahawa ayat ini telah lengkap. Jika tiada titik, contohnya Fatimah suka warna biru. Jadi ayat tu boleh sambung lagi. Biru muda yang dekat-dekat macam color hijau. Contohlah kan. Itulah fungsinya titik. Supaya ayat itu sudah lengkap, jadi kita dah faham. Warna biru. Okey. Itulah fungsi dia. Noktah ataupun titik. Seterusnya ialah tanda noktah bertindih. Tanda noktah bertindih ni kita gunakan semasa teks yang mempunyai dialog ataupun wawancara. Dialog. Seolah teks itu dia ada menceritakan tentang dua orang yang sedang berbual. Dia akan letakkan nama dulu orang yang bercakap. Orang contohnya Hafiz. Ini kata-kata Hafiz. Yang ni orang dia, Hafiz. Nanti nombor 2 nanti dia ada pula Amar. Contohnya Amar. Lepas tu titik bertindih. Ini kata-kata dia. Okey. Inilah guna dia. Titik bertindih dia gunakan untuk nak bagi tahu siapa dia yang kata. Okey.
Contohnya Hafiz. Ni Hafiz kata apa? Ni kata-kata Hafiz lah. Ibu, saya lapar. Hafiz titik bertindih. Kata-kata dia apa dia? Ibu, saya lapar. Itulah kegunaan noktah bertindih. Seterusnya, tanda soal. Tanda soal ni seperti biasa ada digunakan untuk kita tanya. Kalau kita tanya mestilah ada tanda soal. Jadi apa dia punya nada dia jadi seolah-olah kita sedang menyoal. Kalau nada bagi noktah, contohnya saya hendak ke rumah nenek. Jadi kalau nada tanda soal, nada dia akan naik sikit. Dia seolah-olah kita sedang bertanya, bilakah Malaysia merdeka? Macam tu. Bilakah Malaysia merdeka? Jadi seolah kita bertanya. Kalau kita tak buh tanda, seolah kita kata bilakah Malaysia merdeka? Jadi tak ada nada yang menunjukkan bahawa dia bertanya. Okey. Seterusnya, berapakah harga telefon bimbit ini? Berapakah harga telefon bimbit ini? Itulah menandakan bahawa dia sedang bertanya. Seterusnya adalah tanda koma. Tanda koma. Tanda koma. Koma untuk Jawi dia seolah-olah dia terbalik daripada koma bagi ayat tulisan Rumi. Kalau tulisan Rumi dia punya kepala dia duduk belah atas. Kalau Jawi kepala dia duduk belah bawah. Okey. Contoh, saya menjual bunga ros, bunga lili dan bunga tulip. Dia digunakan untuk berhenti sekejap. Seolah-olah kalau kita nak sebut benda yang banyak, kita akan menggunakan koma. Contoh, kita nak sebut 3 benda. Ros, bunga lili, bunga tulip. Jadi dia kena menggunakan koma di sini. Kalau dia ada 5 benda, jadi dia kena letak lagi koma lah. Ros, bunga lili, bunga melur, bunga apa-apa lagi, dan bunga tulip. Itulah guna dia koma. Seterusnya, Khadijah membeli gula, tepung dan roti. Begitulah cara untuk kita menggunakan koma. Seterusnya adalah tanda seruan. Tanda seruan ini kita guna untuk kata-kata yang menunjukkan dia terkejut ataupun dia memuji, ataupun nada-nada yang menunjukkan nada yang tinggi. Contoh, amboi, cantiknya baju kamu. Jadi amboi, cantiknya baju kamu. Hujung ni kita letakkan tanda seru sebab kata-kata itu dia menunjukkan nada yang sedikit tinggi. Jadi kita menggunakan tanda seru. Wah, tingginya menara itu. Jadi digunakan untuk yang ayat ataupun kata-kata seseorang yang menggunakan nada yang terkejut ataupun nada yang tinggi. Seterusnya adalah tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata ni kita ingin menyebut kata-kata seseorang. Contohnya, cikgu, saya hendak ke tandas, kata Bazli. Okey. Siapa yang kata perkataan ini? Ini adalah kata-kata Bazli. Jadi bila kita membuat satu penulisan, cikgu, saya hendak ke tandas, kata Bazli. Kata-kata Bazli ni kita mesti meletakkan
pembuka kata dan penutup kata, ataupun kita panggil pengikat kata. Mesti ada pengikat kata. Dia kena ada dua, pada awal dan akhir, untuk menunjukkan bahawa kata-kata ini adalah kata-kata bazli. Kita akan letakkan siapa yang kata. Bazli. Okey. Jom kita baca wawancara yang pada muka surat 10. Wawancara tersebut, okey ya, di antara Dila dan Ibu. Okey, dia dua orang sahaja. Dila dengan Ibu sedang berdialog ataupun sedang berbual. Baca arahan dia. Perhatikan tanda baca dalam perbualan. Okey, sambil kita baca tu, kita akan tengok tanda bacaan. Dila titik bertindih. Okey, nampak kata Dila yang kata. Ibu, boleh saya tolong ibu? Okey, tanda tanya. Sini ada koma, menunjukkan dia nada dia berhenti sebentar. Tapi ayat ini belum habis. Ada sambung lagi, ada tanda tanya. Ibu pun menjawab. Ibu titik bertindih. Boleh. Okey, dia abang boleh tu pun dah selesai. Dan dia sambung lagi. Tolong ibu cuci sayur ini. Titik. Boleh, dah titik. Selesai dah. Tolong ibu cuci sayur ini. Titik. Okey, Dila pun menjawab. Dila pun dia kata lagi. Dia seolah-olah dia terkejut. Sayur ini sudah bersih. Dia tengok sayur tu dah bersih dah. Jadi dia terkejut. Siapa mak dia suruh basuh lagi? Sayur ini sudah bersih. Bila dia terkejut, dia menggunakan tanda seru, tanda seruan. Kenapa perlu cuci lagi ibu? Kenapa perlu cuci lagi ibu? Dia tanya balik. Dah bersih dah. Siapa kita cuci lagi? Okey, betul. Ibu kata pula. Ibu titik bertindih. Ibu kata apa? Pada mata kasar memang nampak bersih. Koma. Dia berhenti saat. Tetapi kita perlu bersihkan daripada racun serangga. Titik. Okey, membuatkan ayat ini sudah lengkap. Okey, ibu dia kata daripada mata kasar memang bersih dah. Tetapi kita tak nampak racun serangga tu. Kita nak cuci sekali lagi. Dia pakai racun untuk serangga. Dila titik bertindih. Dila ni pun macam ada tinggi sikit. Dila ada baca. Dila ada baca buku Bahaya Racun Serangga. Jadi dia ada tanda seruan sebab nada dia sikit tinggi. Dan sini kita ada pengikat kata, menunjukkan ini adalah tajuk buku tu, Bahaya Racun Serangga. Dia nak abang. Dila ni nak abang tajuk buku dia. Jadi kita kena menggunakan pembuka kata ataupun pengikat kata. Ibu dia pun kata, baguslah, kamu sudah tahu. Titik. Baguslah, koma dulu. Kamu sudah tahu. Ayat sudah lengkap. Jadi ibu dia kata lagi, dengan mencuci sayuran, kita boleh mengelak daripada penyakit. Titik. Dila titik bertindih. Begitu. Jadi dia nada sedikit tinggi. Dia menggunakan tanda seruan. Dia punya nada kata-kata dia tu tinggi sedikit. Jadi kita menggunakan tanda seruan. Ibu jangan risau. Dia kata, titik. Dah selesai dah. Dila tolong ibu cuci sayur ini. Dia kata, ibu jangan risau. Dila tolong ibu cuci sayur ini. Dila pun tolong ibu dia. Ibu pun pujilah anak dia. Ibu titik bertindih. Baik anak ibu, cucilah segera. Ibu hendak masuk sekarang. Yang ni adalah kata-kata pujian. Kata-kata tu seolah-olah
Dia tinggi sikit nada dia. Jadi, baik anak ibu, cucilah segera. Cuci segera ni cuci sekarang lah. Cucilah segera. Ibu hendak masuk sekarang. Dia suruh cuci siap-siap. Sebab dia dah cuci lah ni, dia kata. Sebab ibu dah nak bubuh dalam masakan. Itulah isi petikan kita. Jadi, perkara yang kita perlu faham adalah tanda-tanda yang ada dalam petikan ini, iaitu tanda titik bertindih, koma, tanda tanya, tanda seruan, tanda pengikat kata. Yang tu sahaja. Okeylah. Kita akan bertemu pada pengajian kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.